Rancangan ini dibawakan khas oleh Yiros Tours and Travel. Nak umrah? Ingat Yiros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Syamsul Debat dalam Counter Netizen. Seperti biasa di TV Hijrah, kita akan bincangkan pelbagai topik, pelbagai isu dan saya ditemani tak lain tak bukan oleh Nina Fazurina. Yang begitu orang kata menyerlah lah. Kita tak tukar tajuk kan? Bos Mama kirim salam ke? Mama Ustaz kirim salam. Kita kena bincang tajuk lain. Bos Mama kirim salam ke Ustaz tu kemudian. Tapi tajuk hari ni, apa tajuk yang kita nak bincang ini? Hari ini kita akan bincangkan tentang apa, Nina? Nikmat sedekah. Nikmat sedekah. Maknanya Ustaz, sedekah tu nikmat. Itulah tu nak bincang tu sebab kadang-kadang ada orang bila ada duit dia jadi lagi kedekut. Dia ada duit, dia rasa macam sayangnya duit ni, tak nak lah. Sedangkan kadang-kadang dulu dia pernah janji tu, aku kalau aku banyak duit aku nak tolong orang, aku nak bantu orang kan. Betul. Jadi rasanya dalam berbincang topik ni rasanya takkan kita berdua je. Kita tak berdua. Kan? Kita akan ada seorang pakar. Yang setahu Nina, tetamu kita hari ini memang sangat-sangat istimewa lah. Selain daripada dia kawan baik Ustaz, kan? Dengar tadi Ustaz kata dia kawan baik Ustaz. Ya ke? Selain daripada dia kawan baik Ustaz, lepas tu dia juga sekampung dengan Nina, orang Penang. Orang Penang. Lepas tu penceramah bebas. Lepas tu yang bestnya sekarang ni dah jadi suami kepada selebriti terkenal tanah air kita. Dia tu pun selebriti dah. Dia pun dah selebriti dah. Lepas tu pakar dalam keuangan, nak bincang pasal keuangan semua ni. Memang kenalah dengan topik kita hari ni, nikmat sedekah. Nak kaitkan tajuk sedekah ni. Ya, betul. Kita bersama dengan Datuk Sri Mahadi. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Boleh ya? Ya Allah. Sematnya. Tapi nampak makin berseri lah Datuk Sri Mahadi tu kan. Yelah pengantin baru. Touch-up tu ya. Touch-up. Okey, jadi sebenarnya dekat dalam untuk kawan Datuk Sri Mahadi juga, dekat dalam studio kita ni, kita juga ditemani oleh penonton yang datang ni daripada mana? Seperti biasa, minggu ini kita masih lagi dengan student-student daripada Universiti Malaya. Universiti Malaya yang memang nakkan ilmu ni. Jadi bagi memulakan persoalan pertama, macam mana kita nak tahu yang sedekah yang diberikan tu orang kata disalurkan ke tempat yang betul. Jadi tu soalan yang banyak orang tanya. Sedangkan kita cerita nikmat ni. Betul. Jadi nak kena pastikan pula apa pandangan Datuk Sri Mahadi tentang perkara ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So pertama kalinya terima kasih kerana menjemput. Tadi dah dengar macam-macam dah melayang-layang lah. Okey, soalan menarik macam mana kalau kita bagi sedekah, kita nak tahu tempat yang disalurkan betul ke tak betul. Sebab sekarang ni zaman teknologi, zaman orang mengambil kesempatan. Betul. So pentingnya juga kalau boleh bagi tempat yang betul. Sebab saya pernah kawan saya waktu nak bagi korban lembu waktu raya haji. Apa yang dia buat, ada orang ni puak ni, dia buat video satu lembu satu je. Tapi dia kutip, dia ni bagi satu seekor lembu, dia ni bagi harga seekor lembu, dia ni bagi harga seekor lembu. So dia ambil video satu je. Tapi dia hantarkan A, B, C. Lembu yang sama. Lembu yang sama. Tapi lembu ni memang sekira masalahnya kan. So maksudnya kalau kita nak bagi sedekah ataupun korban ke ataupun zakat ke ataupun sebab sedekah ni luas. Termasuk zakat, termasuk korban, termasuk akikah macam-macam. So kita kena tahu sumber yang kita bagi tu sampai pada yang sepatutnya. Bukanlah kita nak pergi kalau orang minta derma dekat madrasah sana-sana, kita nak pergi sana siasat perjalanan kita pula, tambang kita pergi, kita bagi RM10. Berapa pula kita punya due diligence tu lebih. At least kita tahulah sedikit sebanyak ke mana saluran yang sepatutnya. And kalau boleh, kalau kita nak back in contohnya, tolong back in kepada tempat yang betul. Ramai orang back in kepada individual. Bila individu, kemungkinan na'udzubillah ada kesempatan sikit kat situ. Betul. So maknanya kalau nak back in tu kena dekat badan-badan yang tertentu lah, NGO dan sebagainya. Badan memang wujud yang kalau boleh kita tahu yang mungkin pernah masuk TV ke paper ke, dia buat program-program and okey betul, boleh bagi macam itulah. Tapi kadang-kadang ada orang dia kata tak apalah,
Kita bagi, dia tipu tak tipu, nasiblah. Janji aku dah sedekah, dia kata. Jadi pada satu pandangan pula kata, kenalah tahu sebab tak naklah nanti besok sedekah tu hanya sekali one off saja, dia tak orang kata tak mengalir. Jadi pandangan Datuk Sri Mahathir macam mana tentang isu? Pandangan peribadi saya, kalau benda tu individual, contohlah kita pergi kedai makan, tengah makan, orang datang minta sedekah. So yang tu kita tak payahlah nak soal sendiri sampai family ada berapa orang. Tanya betul berapa orang dia bagi. Tiba-tiba bagi RM1 aja. Nak bagi RM1 Allah, dia je. tu je. Nesai aku duduk pinjam ni. So kalau benda-benda macam tu, okeylah kita bagi. Kalau na'udzubillah dia nak tipu, dia dengan Allah. Okay. Betul. Tapi kalau badan-badan besar, kita nak sedekah untuk buat bumbung masjid contohnya. Masalah masjid tak wujud. Tiba-tiba. So madrasah tak ada. So benda-benda macam tu mungkin kalau benda-benda yang besar, saya punya pendapat peribadilah. Kita kena selidik juga untuk kita tahu saluran yang betul. Kalau individu atau tempat-tempat yang sampingan ni, okeylah kita bagi, tak apalah. Aku bagi, macam orang kita jalan, kita pergi shopping, ada orang minta sedekah ke apa ke, atau orang datang jual barang ke, jual tisu and so on. Saya punya pandangan, okey kita beli. Kalau dia nak tipu, dia dengan Allah. Pengalaman Datuk Sri Mahathir ni dalam sedekah ni kan, yang paling tak boleh lupa lah, pernah tak kena tipu katnya sebab sedekah ni kan? Sebenarnya lembu story tadi saya punya story. Oh ya. Okey. Cerita lembu tu sebenarnya cerita saya. Yang memang saya inilah. Macam mana saya tahu pun staff dia yang beritahu ke saya. Mungkin staff dia tak kerja dengan dia pun dah mungkin dah bertaubat dah ke apa. Dia beritahu ke saya. Baru saya tahu. Kalau tak sampai bila tak tahu. Kita ingat okeylah lembu tu kita punya. Okey alhamdulillah khalas. Dia pergi buat video yang sama pergi hantar ke orang lain pula. Tu saya sendiri yang pernah kenal lah. Beberapa tahun Masa tu berapa ekor lembu yang Datuk Sri? Saya tu saya buat dekat Kedah. Saya buat 2 ekor. 2 Dekat ekor. Kedah. Okey. Itulah. Kejadian betul lah. Tak apalah. Jadi kita kalau boleh nak pahala tu mengalir. Kan? Jadi kita pun tak tahu pahala. Mungkin dapatlah niat kita tu dapatlah kan. Jadi maknanya saranan tu tentang kita nak bagi tahu ni kan adik. Tapi macam mana pula? Macam mana pula pada orang yang asal nak bagi je dia ragu-ragu. Nak bagi je ragu, boleh percaya ke? Sebab dia akan tipu ni, dia banyak kali kan. Jadi apa nasihat Datuk Sri Mahathir pada mereka kat luar sana nak bersedekah tapi dia dalam banyak keadaan tu dia tak percaya. Macam mana? Benda pertama at least dia ada niat nak bersedekah. Yang tu pentinglah. Dia ada niat bersedekah. Cuma dia macam rasa ragu-ragu sebab dia pernah kena tipu. Bila bagi benda tak wujud. Bila bagi benda salah. So mungkin dia ada fobia sikit kat situ. So bila orang-orang macam ni saya boleh sarankan kalau boleh buat sendiri. Meaning kalau nak buat sedekah ke apa ke, beli barang hantar sendiri. Daripada nak bagi duit ke apa ke, rasa macam dia ni akan guna ke duit aku. Dia ni betul ke dia ni sampai bila tak tahu kan. So buat sendiri. Kalau contoh kalau tempat tu perlukan kapet, nak sedekah kapet, daripada nak bagi duit, okey, buat. Pergi cari kontraktor kapet, bayar dekat orang kontraktor tu, hantar kapet sendiri. Macam kita belanja orang makan apa semua pun sedekah juga kan Sedekah Datuk Sri? juga. So kalau nak nampak benda tu, okey kumpul, buatlah kenduri. Buatlah macam-macam. Sama macam kita last week saya dekat Mekah. Dia buat dengan nak bagi sedekah sabil dia bagi sedekah makanan. So ada orang yang terus bagi duit, okey tak mau tahu. Hang buatlah pandai-pandai. Ada setengah orang, dia ni betul ke dia akan buat? Betul ke dia akan Ada beli? ragu-ragu tu. Ragu-ragu. Jadi buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Okey, you beli. Dia bagi dekat- bagi sendiri. dekat, Dengan edah. tangan kita sendiri bagi. Okey, halas. Dekat sabil ni bagi dekat tu lah. Orang yang dekat betul. gelandangan. Betul, kita pergi bagi sendiri kalau rasa was-was kan. Boleh je. Tapi ada beza kan kalau kita bagi sendiri dengan kita pas kat orang, dia punya feel tu lain. Ya, sebenarnya betul lah. Kalau kita macam turun pandang lah kita bagi kan. Kita sendiri bagi rasa macam memang akan rasa terkesan lah. Kita rasa macam lebih syukur, lebih rasa nikmat sedekah yang topik kita kan. Nikmat sedekah tu akan lebih dirasai kalau kita sendiri yang bagi dengan tangan kita sendiri. Jadi baiklah. Jadi kalau kita tengok kan dalam hal ini sebenarnya dalam ni kita yang penting niat dulu. Nabi pun ajar kita inna a'malu bin niat. Kata setiap satu amal pekerjaan tu mula dengan niat. Jadi niat tu pada pandangan Datuk Sri Mahathir, macam mana kepentingan niat tu pula pada kita dalam sedekah ni pada pandangan? Okey, sedekah ni sebenarnya kalau kita nak buat niat, kalau kita ada orang kata kan bila kita sedekah kita kena panjangkan niat. Banyakkan niat. Ada setengah orang sedekah macam tu ya Ben. Dapat pahala tak dapat, bukan yang kita tak dapat. Tapi kalau kita pelbagaikan niat, kita punya pahala tu boleh berpanjangan. Contoh, aku sedekah ni aku nak bagi untuk ibu aku. Untuk ayah aku yang meninggal, untuk tok aku, untuk ni. Tak salah. Dia boleh pelbagaikan niat. So benda tu akan lagi panjang lagi. Macam ustaz kata innamal amalu binniat tu, niat panjangkan lagi. Ya Allah, aku bertawassul
dengan sedekah aku ni. Boleh juga tawasul meaning contohlah dia nak ambil exam, budak UM ramai kat sini kan. Nak ambil exam hujung tahun ni. Aku sedekah, ya Allah aku bertawasul. Tawasul meaning dia jadikan asbab benda tu untuk sesuatu objektif. So aku nak ambil exam, aku bagi sedekah supaya exam aku ni rasa smooth, rasa elok. Tak baca buku pun boleh jawab. Itu lain macam. Banyak lagi kita nak sambung sebenarnya pasal nikmat sedekah ni bersama dengan Datuk Seri, tapi kita berehat dulu. Kita sambung selepas ni. Tips counter netizen. Tips untuk malam raya nanti. Jangan lupa untuk kita banyak bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah kata cukupkan bilangan puasa. Kemudian bertakbir membesarkan Allah kerana Allah bagi hidayah pada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkan takbir walaupun di mana kita berada, sambil berjalan, sambil baring, walaupun ke mana kita, bertakbirlah membesarkan Allah kerana Allah telah memberikan kejayaan pada kita dalam bulan Ramadan untuk kita mendapat kejayaan setelah kita keluar daripada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan semua amalan kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Infak makanan di Tanah Suci Ramadan ini bersama kami. Kita berehat seketika. Insya-Allah, Kaunter Netizen kembali selepas ini. Kak isteri bila sampai satu tahap dah saya dah penat dan saya nak keluar daripada perkahwinan ini. Bila dia menerangkan kebimbangan dia, dia nak suami kata, awak janganlah risau. Keberkatan ni maksud dia bila kita dapat banyak, kita rasa banyak. Tersedekah makanan, kita bagi duit. Ya Allah, bagikan anak yatim lah tu. Bayangkan satu malam boleh cover 83 tahun punya. Jangan tibayun tapi tabayun. Selesaikan akikah untuk yang tersayang bersama kami. Alhamdulillah, teruskan mencari jawapan segala persoalan netizen bersama kami. Kembali kita dalam Kaunter Netizen dan tajuk kita hari ini iaitu nikmat sedekah. Bersama kita dengan tetamu kita Ustaz iaitu Datuk Seri Mahadi. Jadi itulah Nina nak tanyalah kat sini kan. Sebab dengan tajuk kita nikmat sedekah itu. Kalau ikutkan nikmat tu adalah kalau kita membelanjakan duit kita. Kita beli barang. Contoh kalau orang perempuan beli barang emas lah, make up lah, handbag lah. Maknanya nikmat tu kalau kita menggunakan apa yang kita ada kan, duit kita semua tu. Tapi kan macam mana kita boleh kaitkan sedekah, maksudnya benda yang kita memberi kepada orang tu satu nikmat. Contoh macam Datuk Seri cakap tadi, pernah kena tipu, orang lain pun pernah kena tipu, bersedekah, tapi masih nak lagi bersedekah. Teruskan bersedekah. Apa yang nikmat sangat bersedekah tu? Okey. So kalaulah orang tu ada nikmat bersedekah, maksud dia satu kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Walaupun macam Ustaz kata dia kena tipu dah pun, tapi dia masih nak memberi. Macam Dina kata, kalau kita rasa kita beri baru kita beli baru rasa nikmat. Tapi kalau kita beri macam bukan aku punya dah. Sebenarnya orang yang kaya, satu hari orang tanya pada Rasulullah, siapakah orang yang miskin? Orang yang miskin bukan orang tak ada duit. Orang yang miskin adalah orang yang tak hantar harta dia kat dunia ni ke akhirat. Apa maksud dia? Meaning kita tak memberi dekat dunia. So nikmat tu dia tak ada. So nikmat tu ada berhubung kait dengan keberkatan. Kalau kita the more, macam bahasa Jawa kata apa? The more you give, the more you get. So kena beri. Bahasa Jawa kan. So dia memang kena beri. Kalau bagi banyak, insya-Allah memang akan banyak datang. Sama juga macam bisnes. Macam bisnes, kalau nak bisnes tu lebih nikmat rasanya, kena ada partner Allah. Contoh 3 orang partner. Tambah satu lagi partner. Apa dia? Allah. Maksudnya sedekah lah. Daripada 33%, 34%. Profit sharing tu jangan lupa. Yes. Kena ada Akhirat Allah. kena hantar. Akhirat kena hantar. So kalau buat benda tu, insya-Allah keberkatan bisnes tu memang akan boom. Memang saya yakin benda tu akan boom. Maknanya Datuk, contohlah kalau RM10. RM10 tu RM5 kita guna untuk diri kita dekat dunia ni. Betul. Pasal RM5 lagi tu kita sedekah. Maknanya RM5 yang sedekah tu
berpanjangan sehingga yes, ke akhirat. betul. Yang RM5 yang kat dunia ni burn. Betul kan? Kalau kita beli tanpa ada ni, tak ada benefit, burn lah. Jadi macam mana pula cara nak capai tahap sedekah terbaik dalam bulan Ramadan ni? Tahu juga. Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan. Saya nak kongsi apa maksud keberkatan. Keberkatan ni maksud dia, bila kita dapat banyak, kita rasa banyak. Macam umur kita lah. Orang panjang hari jadi kan. Cuma saja nak Orang sentuh. panjang umur. Hari ni hari jadi saya. Oh, ya ke? Allah selamat ilahi. Hari ni hari Akbar. So, Selamat potong hari kek. lahir. So orang doa kan, berilah keberkatan umur. Apa maksud keberkatan umur? Umur ni sebenarnya dah dekat loh mahfuz, kita dah tahu dah pun. Berapa lama kita akan meninggal semua dah tertulis dah pun. Apa maksud keberkatan? Bila ada keberkatan umur, kita boleh buat banyak dengan umur kita. Contoh kita akan meninggal lah, dah tertulis 70 tahun, example. So lagi 40 tahun ada contohnya. So 40 tahun kita boleh buat 1000 perkara. Tapi kalau berkat, umur sama 40 tahun. Tapi kita boleh buat 2000 perkara. Sama macam kita tengok orang, lebih lagi. Sama kita tengok orang, dia ni ada 24 jam. Tapi dia boleh buat macam-macam benda. Bisnes banyak. Aku 24 jam macam, tak boleh. Sebab apa? Keberkatan. Kalau kita ada keberkatan, orang yang ada duit, nak sampai umrah tak mampu. Orang yang ada duit boleh pergi London, pergi Amerika, tapi umrah tak mampu. Sebab apa? Tak ada keberkatan dalam dia punya duit. Maknanya berkat ni tak semestinya duit. Betul. Ya. Dia mungkin dari kesempatan tadi boleh buat banyak benda. Macam tadi ada orang tu dia gaji biasa-biasa tapi berapa kali dapat pergi umrah. Ada orang taja, ada orang sponsor dan sebagainya. Maknanya amalan sedekah kita tu ada kaitan dengan keberkatan hidup kita Ya, lah. betul. Dan especially bulan Ramadan ni, Betul. bulan keberkatan. Nak relate soalan tu, Ramadan bulan keberkatan. Kita bagi satu benda sunat, ganjaran fardu. Satu fardu, ganjaran 70 kali ganda. So buat, insya-Allah dapat keberkatan. Nina, ada dengannya ada soalan juga pada penonton. Ada, penonton kita pun ada soalan. Jadi siapa yang nak bertanya tu? Perkenalkan diri. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya Datuk Seri Mahadi. Saya Mengkit dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Soalan daripada saya, sekiranya seseorang itu tidak memiliki duit yang cukup, apakah cara lain untuk individu tersebut untuk bersedekah? Adakah bersedekah hanya dilakukan secara pemberian kewangan sahaja? Terima kasih. Soalan yang bagus Soalan sangat. bagus. Ramai orang Tengok tanya kan. Mengkit ni. Betul, banyak Okey, benda bagus tu. kan. Sebenarnya sedekah ni banyak orang yang akan relate kepada RM1. Normally lah. Sebenarnya sedekah adalah melampaui lebih daripada itu. Sedekah yang tanpa menggunakan duit, contoh ilmu. Kita kongsi ilmu dengan orang, sedekah juga. Kita kongsi dekat TikTok, Syamsul Debat, kongsi ilmu. Sedekah Sedekah juga. lah tu. Betul. Kita bagi senyuman pun sedekah juga. Kita buat satu kebaikan, sedekah. Kita ambil benda yang menghalang daripada orang jalan, contoh ada duri ke ada kaca, kita buang, sedekah juga. Untuk orang yang berkahwin, sedekah juga. Betul. Faham lah, tak apa. So, wanita sebenarnya Sedekah. banyak benda untuk lakukan sedekah tanpa menggunakan RM1. Betul lah. Maknanya sedekah tu dalam pelbagai cara lah. Orang macam kata terjawablah tadi kan. Maksudnya orang miskin pun boleh nak bersedekah juga lah tu. Nabi sebut mengalihkan batu, ranting, kayu daripada tengah jalan pun ada merupakan satu sedekah. Maknanya kesimpulan daripada situ, buat je benda baik. Itu pun Maknanya sedekah. Ustaz, kalau kita mempermudahkan urusan orang lain pun satu sedekah juga. Ya, kalau isteri memudahkan urusan suami, benda baik, itu pun sedekah. Betul lah. Betul lah tu. Contoh. Yelah, betul lah. Tapi kalau orang yang macam dia tak berkemampuan, tetapi dia nak pahala sedekah tu, orang-orang miskin, orang susah, apa cara dia nak Ada tak bersedekah? caranya? Tu soalan. Tu yang macam tadi saya cakap tu, semua benda tu orang miskin pun boleh lakukan. Pergi surau, bersihkan kawasan, permudahkan orang, bagi orang happy, bagi orang gembira, bagi orang ilmu, bagi orang satu kata-kata positif. Dia nak pergi ambil exam macam ni, nak pergi ambil exam. Okey, insya-Allah you can do it. So kita pun rasa happy. Tu pun sedekah juga. Kata-kata kita tu adalah sedekah. Ini kita nak tolong. Okey, contoh kat rumah ni. Ada suami, isteri, orang gaji. Suami arahkan untuk hantar makanan. Isteri prepare makanan. Maid hantar makanan. Tiga-tiga akan dapat pahala sedekah. Dia hanya bagi tahu je, okey, pergi hantar makanan kat rumah ni. Dia ni prepare. Dia ni hantar aja pun. Tiga-tiga akan dapat pahala yang sama, insya-Allah. Dengan satu syarat, niat tadi.
Yang mengantar jangan pula penat dengan asyik aku je kena hantar. Betul, Tak betul. ada tu. Keikhlasan tu lah. Keikhlasan Ikhlas tu. tu penting. Tapi lah, sekali lagi kalau boleh lah Datuk Seri Mahdi tolong share dengan semua. Kaitan sedekah ni dengan berkat tu. Kalau boleh kita explain sikit dekat dia orang. Sebab keberkatan, kita nak panjang umur, kita bersedekah. Kita nak sihat, kita sedekah. Kita nak jauh berbala, kita sedekah. Kita nak bersihkan harta, kita nak sedekah. Sebab sedekah ni ada banyak. Yang tadi saya sebutkan. Sedekah yang wajib, zakat. Sedekah pun ada hukum-hukum dia. Ada wajib, zakat. Ada sunat, sedekah jariah, sedekah sabil. Jariah maksudnya berpanjangan. Benda-benda yang kita bagi yang boleh berkekalan. Berkekalan ni keberkatan lah. Rasulullah sebut kalau orang tu meninggal, 3 benda yang akan berpanjangan. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak-anak soleh dan solehah yang mendoakan pada ibu bapa. Yang ketiga, sedekah jariah yang berpanjangan. Ini kita ada sedekah jariah ni. Ada juga sedekah yang harus. Sedekah yang wajib kepada isteri. Mas kahwin, zakat, itu semua wajib. Ada yang sedekah makruh pun ada juga. Sedekah makruh ni baru-baru ni banjir. Ni rumah saya dibuat pengumpulan barang. Ada yang orang bagi sedekah apa tu? Spender koyak, Ustaz. Ni benda betul. Spender Itu yang jadi koyak makruh berlubang. tu. Siapa nak pakai? Yang tu boleh jadi sedekah makruh. Benda-benda yang dia tak nak dia bagi kat orang. Benda yang tak mau. Sedekah yang terbaik patutnya yang terbaik lah kita bagi kat orang. Tak apa. Lepas ni kita nak bincang lagi. Tentang kaitan sedekah dan juga pahala. Sedekah dengan pahala. Banyak lagi kita nak bincang ni. Jadi buat sementara waktu kita berehat seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Tips counter netizen. Lagi satu yang kita nak pesankan ketika mana malam raya nanti. Jangan jadikan bila mana kita dah keluar daripada bulan Ramadan, 1 Syawal, pada malam tersebut, kita tinggalkan masjid. Kita tak datang lagi masjid. Kita tak nampak lagi dah selipur yang penuh berselerak di luar masjid. Kita dah tak nampak lagi dah saf-saf yang beratur untuk sembahyang malam hari. Sekurang-kurangnya, kita bangun untuk pergi ke masjid solat isyak secara berjemaah. Itu sangat besar bagi kita bila mana kita berada dalam malam raya tersebut. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila habis saja, tidak ada sembahyang tarawih lagi, kita dah tak pergi dah ke masjid. Sebab apa? Kita duk pergi cari baju raya, kita duk pergi cari kuih raya. Akhirnya kita tertinggal amalan-amalan yang sepatutnya kita kena buat pada malam raya tersebut. Jadi jangan tinggalkan amalan ini kerana itu bukti yang menjadikan kita berjaya ataupun tidak dalam Ramadan tahun ini. Infak makanan di tanah suci Ramadan ini bersama kami. Kita berehat seketika. Insya-Allah kaunter netizen kembali selepas ini. Kak isteri bila sampai satu tahap dah saya dah penat dan saya nak keluar daripada perkahwinan ini. Bila dia menerangkan kebimbangan dia, dia nak suami kata, awak janganlah risau. Keberkatan ni maksud dia, bila kita dapat banyak, kita rasa banyak. Tersedekah makanan, kita bagi duit. Ya Allah, bagikan anak yatim lah tu. Bayangkan satu malam boleh cover 83 tahun punya. Jangan tibayun tapi tabayun. Selesaikan akikah untuk yang tersayang bersama kami. Alhamdulillah, teruskan mencari jawapan segala persoalan netizen bersama kami. Baiklah, anda bersama dengan saya Syamsul Debat. Kita masih lagi bersama dengan Nina dan juga tetamu kita hari ini. Datuk Seri Mahdi bin Zaid. Siapa yang tak kenal dengan dia? Dia cerita tadi, kahwin pun sedekah. Tak, betul. Ini untuk makluman. Sebenarnya ramai orang salah faham. Ada orang ingat, wah dia bersanding banyak kali hari itu. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya. Ramai sahabat-sahabat yang bersedekah, yang memang dah lama menanti Datuk Seri Mahdi ni berkahwin. Saya pun macam orang kata macam kena loteri lah kata. Tapi tu alhamdulillah ada orang sedekah, maknanya kasih sayang sahabat-sahabat. Itu juga satu bentuk. Jadi nak tanyalah Datuk Seri Mahdi kan, betul ke? Ni soalan yang lazim orang tanya kan. Bersedekah ni walaupun sedikit di bulan Ramadan, ganjaran ni besar sangat. Macam mana Datuk Seri Mahdi? Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah SWT sebut, siapakah yang mahu memberi pinjaman pada aku dengan baik dan ikhlas supaya dia dapat balik ganjaran yang berganda. Orang baca macam takkanlah Allah minta pinjam. Tapi nak beritahu sebenarnya Allah bagi peluang
untuk kita bersedekah. Allah beritahu siapa nak bagi ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Siapa yang merebut peluang akan dapatlah ganjaran dia. Continue pula surah Al-Baqarah ayat 261. Ni famous lah. 261 Allah sebut apa? Sekurang-kurangnya kita akan dapat ganjaran sebanyak 700 kali ganda. Kan? Satu benih tu akan naik 10, ada 70 kali 70 kali 10 700. Itu minimum tu. Dan juga ada tambahan dia, aku akan bagi lebih pada sesiapa yang dia kendaki. So di bulan Ramadan ni bulan sedekah. Senang aja nak dapat sedekah banyak. Kita tengok orang puasa, kita bagi dia makan waktu berbuka. Sekurang-kurangnya ada sahabat tanya tau, sebab sahabat bukannya semua yang kaya. Sahabat tanya pada Nabi, kami tak banyak duit macam mana? Sekurang-kurangnya satu tamar pun boleh. Seteguk air pun boleh. Sesisip susu pun boleh, dalam hadis mengatakan. So nak maksudnya kalau kita macam, aku tak mampu, takkan nak beli nasi biryani aku studentnya macam mana nak ni? Tak apa, satu tamar. Tamar pun tak mampu. Pergilah ambil air kat situ, letak bagi orang puasa. Dapat pahala yang sama. Lepas tu orang akan berebut-rebut untuk bagi buka puasa untuk dekat masjid. Sebab masjid ni orang yang baca Quran, solat itu, semua apa yang dia buat harian tu, semua dapat yang sama, tak kurang pun. Jangan duk fikir macam mana Allah nak bagi ni, sistem MLM ke apa, banyaknya biar betul. Cabang-cabang. Macam mana? Tak payah fikir. Memang tak payah fikir. Tak boleh Fikir. Fikir bukan pecah. Pecah boleh. So, tak perlu fikir pun macam mana Allah akan bagi. Memang akan dapat. Ramadan is the best month untuk sedekah. Sedekahlah memang keberkatan yang mencurah-curah. Betul lah. Malahan kalau bab sedekah ni, kalau diceritakan tentang tadi macam mana Allah minta tu pinjam tu, Allah tak nak pun duit kita. Tapi maksudnya tu kita keluarkan di jalan Allah. Keluarkan di jalan Allah, malahan Allah akan bagi ganti banyak lagi dekat kita kan. Jadi kalau kita tengok selain pada wang ringgit, selain pada wang ringgit dalam bulan Ramadan ni apa yang paling afdal? Mungkin Datuk saya ada sebutlah sikit tadi kan. Tapi macam mana hanya untuk diperjelaskan pada semua yang sedang mengikuti program kita ni. Dia duit tak ada. Tapi dia di Malaysia dalam konteks negara kita ni, apa benda kebaikan dia boleh buatkan? Okey. Saya boleh sarankan ni contoh-contoh lah. Bila berbuka puasa, kalau boleh berbuka puasa dekat masjid. Bila berbuka puasa kat masjid, dia tak contribute in term of ringgit. Dia tak bagi apa pun. Tapi dia permudah cara. Dia menjadi wasilah dia panggil. Wasilah perantara daripada makanan kepada orang tu. Contoh, dia ambil minuman. Dia letaklah untuk orang. Dia pas kepada orang tu. Dia bagi ke orang. Bila dia bagi pun, insya-Allah macam saya cakap tadi lah, dia pun akan dapat pahala yang sama juga. Bagi kurma, bagi ni. Sudah jadi perantara. Bila jadi perantara, insya-Allah akan dapat pahala sama. Ini pagi-pagi lepas subuh ke, kalau pergi masjid ke apa ke, bagi some ilmu. Tazkirah, baca kitab. Baca kitab untuk sampaikan benda tu. Dan pagi-pagi kau boleh Instagram, Facebook. Salah satu juga di bulan Ramadan banyak kan cakap perkongsian hadis ke, forward je apa yang Ustaz Syamsul post, forward. Bagaimana kalau TikTok ada bagaimana FYP kan? Entah, saya pun tak tahulah tu. Tapi sebelum nak forward kena follow Ustaz dululah. Kena follow lah. Baru boleh forward. Baru Syamsul Debat official. So barulah boleh post apa-apa. Macam saya Ramadan ni saya ambil kesempatan satu hari satu doa. Saya tengok Facebook saya, Masya Allah, banyak betul share. Saya pernah pergi jumpa orang, Datuk Sri, saya amalkan Datuk Sri punya doa. Dalam hati macam Allahu Akbar. Memang syok lah. Bukanlah kita nak bangga, tapi kita rasa macam insya Allah lah. Semoga asbab benda ni aku masuk syurga lah. Doa terus. Jadikan wasilah. Jadikan tawasul benda ni, orang amal, jadikanlah aku asbab. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau Nabi sebut, pisahkanlah diri kamu dengan neraka, walaupun dengan hanya sebiji buah tamar. Maknanya kalau buah kurma tu, kita boleh sedekah. Satu biji je boleh bagi. Bagi dekat mengkit pula tu. Tiba-tiba nak mengkit puasa gitu kan. Contoh bagi mengkit. Contoh bagi mengkit walaupun contoh lah kan. Kita maknanya sedekah lah. Betul. Maknanya amalan sedekah ni orang kata dalam Al-Quran pun banyak sangat Allah sebutkan. Pahala dia, amalan dia tu sangat-sangat tinggi. Pahala dia tu kan. Sampai banyak sangat Allah sebut dalam Al-Quran. Itu yang membuatkan amalan sedekah tu sepatutnya lah kita ambil, kita grab. Bukan setakat di bulan puasa. Tapi sepatutnya jadi amalan kita. Berterusan. Itulah nak tahu juga tu Datuk Sri. Macam yang katanya bersedekah ni boleh menghapuskan dosa. Penghapus dosa kita. Apa tu? Okey, saya nak bagi satu kisah lah. Satu orang sahabat sebelum meninggal, Allah SWT angkat hijab, dia nampak kelebihan sedekah.
Sebelum dia meninggal, dia sebut 3 perkara. Alangkah baik kalau baru. Alangkah baik kalau satu. Alangkah baik kalau selalu. Macam pantun kan? Nah, sekali. Alangkah baik kalau baru. kalau baru. Alangkah baik kalau satu. Kalau satu. Yang ini bukan isteri ya. Alangkah baik Tu kalau nak tunggu dah. Jangan bagi tahu jawapan tu. Okey, satu. Alangkah baik kalau selalu. Selalu. So sahabat dengar sahabat bincang pada Rasulullah. Sahabat tanya apa maksud sahabat ni beritahu benda tu. So sahabat Rasulullah jawab, sebelum dia meninggal dia nampak kelebihan sedekah. Waktu dia dekat rumah ada orang datang minta pakaian pada dia. So dia pun bagilah pakaian dia guna dah. Taklah macam spender koyak tu taklah kan. Pakaian dia dah guna dah dia bagi. Dia guna, yang boleh digunakan elok lagi. Yang elok lagi lah. Dia bagi. Dia punya ganjaran sebelum dia meninggal dia macam alangkah baik kalau baru. Tu maksud dia. Okey, alangkah baik kalau baru. Alangkah baik kalau aku beli baju baru. Macam Dina cakap lah. Apa sangat membelilah bagi baru. Okey ya pun. Tapi kalau bagi yang sedia ada pun ganjaran sangat banyak. Satu ketika dia tengah makan. Dulu orang zaman dulu dia bukanlah makan spaghetti ke roti canai apa tak. Dia makan roti je. So orang datang minta, pengemis siapa datang minta, dia pun patah setengah. Roti dia bagi. Sebelum meninggal dia nampak dia kata alangkah baik kalau satu roti aku bagi kat dia. Sebab dia dah patah dua. Dia patah dua. Setengah Itu rupanya satu tadi. Bagi dua lah macam tu. Baik Datuk Sri Mahdi cepat jawab tu. Okey. Betul. Yang ketiga dia kata alangkah baik kalau selalu. Satu ketika dia pergi masjid. Bila dia pergi masjid, dia jumpa satu orang buta. So, dia pimpin tangan orang buta tu sampai masjid. Ini tak guna duit. Ini tak guna ringgit lah. Tapi sebelum meninggal, yang tu pahala sedekah. Allah bagi sangat banyak. Dia kata, alangkah baik kalau selalu ada orang buta, aku pimpin ke masjid. Dia hanya pimpin orang buta Pimpin dia tu pun pun. tak guna duit. Jadi nampak Nina, kita dah mula rasa nikmatnya bersedekah Nikmat, kan. nikmatnya. Yang kat luar pun dah tentu dah. Yang sedang menonton di rumah pun dah mula rasa nikmatnya kan. Jadi ada lagi yang nak kita bincangkan. Tapi sebelum kita rehat dulu. Relax dulu, tenang-tenangkan diri. Ada kita akan kita bincangkan tentang nikmatnya bersedekah. Kita jumpa lagi selepas ini. Tips counter netizen. Yang ini tips bila pagi raya nanti, kita jangan lupa untuk mandi sunat hari raya. Subhanallah, tak ada dalam bulan-bulan lain, hanya ada pada hari raya Aidilfitri. Mandi dan niat untuk sunat hari raya, kemudian kita pakai pakaian yang cantik-cantik yang kita ada. Tak semesti kena beli baju baru. Kita ada baju yang paling cantik, kita pakai. Kemudian kita pakai wangi-wangian. Kalau boleh pakai wangi satu botol pakailah untuk laki-laki, yang perempuan kena jaga-jaga. Tapi dalam keadaan pakailah pakaian yang baru, yang cantik dan juga berwangi-wangian. Yang paling utama, sebelum nak pergi masjid, makan dulu. Ini sunnah Nabi SAW. Jangan kalau benda terlambat pun, kita ambil dah sedikit makanan untuk kita rasa, kemudian kita pergilah masjid. Pergi masjid pula, boleh pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Ini juga sunnah Nabi. Kenapa? Sebab kita boleh temu dengan ramai orang. Tujuannya adalah untuk mengucapkan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala amal kita dan juga amal kamu. Itu yang tujuan kita, untuk kita nak bertemu dengan ramai orang. Dan setelah daripada itu, maka ziarahlah saudara-saudara kita yang ada berhampiran dengan kita untuk kita merapatkan lagi silaturahim dan juga hubungan sesama kita. Dan semoga Ramadan kali ini berjaya dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Infak makanan di tanah suci Ramadan ini bersama kami. Kita berehat seketika. Insya-Allah kaunter netizen kembali selepas ini. Kak isteri bila sampai satu tahap dah saya penat dan saya nak keluar daripada perkahwinan ini. Bila dia menerangkan kebimbangan dia, dia nak suami kata, awak janganlah risau. Keberkatan ni maksud dia, bila kita dapat banyak, kita rasa banyak. Tersedekah makanan, kita bagi duit. Ya Allah, bagikan anak yatim lah tu. Bayangkan satu malam boleh cover 83 tahun punya. Jangan tibayun tapi tabayun. Selesaikan akikah untuk yang tersayang bersama kami. Alhamdulillah, teruskan mencari jawapan segala persoalan netizen bersama kami.
Assalamualaikum. Kita kembali dalam Counter Netizen dengan topik kita hari ini iaitu nikmat sedekah. Banyak sangat dah kita bincang dengan Datuk Sri dan juga Ustaz Samsul Debat mengenai nikmatnya sedekah ni. Amalan sedekah ni banyak sangat pahala dia. Macam tadi kan kita cakap, kalau nak bersedekah ni bukanlah di bulan Ramadan saja. Sebab sekarang kita dalam bulan Ramadan, so kita cakap pasal bulan Ramadan. Patutnya sedekah tu sepanjang tahun, selalu. Apa yang tadi kalau boleh, kalau ni satu, lepas tu selalu. Baru satu selalu. Baru satu selalu lah. Tapi itulah sebab kita bincang bersedekah ni di bulan Ramadan. Nak tahulah juga ganjaran dia. Apa lebihnya bersedekah di bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain? Bulan Ramadan ni dia punya kelebihan, kalau kita buat satu benda sunat digandakan fardu. Satu benda fardu digandakan 70 kali ganda. So kalau kita nak sedekah, dia ganjaran tu sebenarnya ganjaran fardu tu di bulan Ramadan. Bulan lain sedekah sunat. Kalau kita bayar zakat, ni saya nak sarankan kepada semua orang yang dengar Counter Netizen ni, bayarlah zakat pada bulan Ramadan. Sebab apa? Zakat adalah wajib. So ganjaran di bulan Ramadan 70 kali. Kalau dia bayar 1 Syawal, dia dapat pahala zakat, tak nafi kan. Tapi kalau dia bayar Ramadan 70 kali ganda. Alhamdulillah, last week baru saya bayar. Tak sampai end of the year pun orang akan kata, oh kita tak tahu lah hujung tahun macam mana aku ni. Kita bayar je dulu. Lebih it's okay. Kurang tambah lagi nanti hujung tahun. So ada orang yang nak bayar income tax lah, nak tolak zakat, tak apa, bayar dulu di bulan Ramadan, berebut Ramadan. Malahan Nina, Datuk Sri sebut bulan Ramadan ni satu lagi istimewa. Kalau kita tengok balik, tambahan daripada tu, macam mana 10 hari terakhir tu adanya malam Al-Qadar. Jadi maknanya bayangkan tadi tu dah 70 kali ganda daripada di bulan Ramadan. Yang fardu tu tadi. Tapi bagaimana pula dengan 10 malam terakhir yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih pada 1000 bulan. Insya-Allah. 83 tahun. Bayangkan kalau satu malam ibadah kita buat baik tadi macam mana kata, kita hulurkan minuman, kita kalau dapat kita sedekah makanan, kita bagi duit. Ya Allah, bagikan anak yatim pula tu. Bayangkan satu malam boleh cover 83 tahun punya. Dia boleh cover Kita hidup pun tak tentu 83 tahun. Betul tak? Jadi banyak sangat tanya. Nikmat nak tanya. Bukan soalan daripada Nina je. Sebenarnya daripada masyarakat kita sebenarnya. Penonton kita, netizen kita. Kan? Jadi itulah. Memang kita suka bersedekah kan. Orang rakyat Malaysia pun memang terkenal dengan amalan bersedekah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam media sosial, ramai orang suka bersedekah itu ini kan. Tapi itulah nak tanya, kalau yang bersedekah yang suka menunjuk tu. Contoh bila pergi bersedekah kan. Buat live. Ni saya tengah ada dekat rumah anak yatim. Saya ni. So saya hari ni sedekah 10,000. So kesian dia orang. Kesian lah. Tapi kan dia suruh dia punya staff ambil gambar. Jadi itulah nak tahu tu. Kalau kata kita mewar-warkan sedekah kita, adakah sama pahala dia dengan yang disembunyikan? Silakan. Yang tu soalan subjektif sebenarnya. Sangat ni. Okey, dia sebenarnya macam tadi topik kita bincang dalam. Start everything dengan niat. Niat kita betul, insya-Allah semua kita jadi betul. Tapi niat kita nak menunjuk ke, nak riak takabur ke, nak dapat bisnes daripada situ ke apakah, benda-benda macam tu yang akan jauh orang daripada pahala dia pun tak akan dapat sebenarnya. So especially bulan Ramadan. Ramadan ni adalah madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan maksudnya 30 hari ni kita dah bentuk diri kita untuk buat sesuatu. Contoh sedekah lah. So kita buat sedekah di bulan Ramadan ni, untuk luar Ramadan pun kita boleh continue. Cuma part yang kita nak ambil gambar, ambil video, ambil live ni sangat-sangat dia panggil ni sikitlah, sangat line yang kecil yang mengatakan takut-takut boleh jadi riak, takut-takut boleh jadi untuk mensyiarkan Islam. Ada juga orang yang bayar zakat contohnya. Saya pernah tengok ustaz punya Facebook, bayarlah zakat. Saya dekat kaunter zakat, saya tengah membayar zakat. Niat ustaz, saya believe lah. Niat ustaz adalah untuk menggalakkan ramai orang untuk bayar zakat. Bukan macam aku bayar zakat kot, aku ni. Bukan niat macam tu. So bila kita buat benda tu, betul-betul kena jaga niat betul-betul. Kalau sedikit terpesong, habis. Sebab sebenarnya saya nak explain juga. Sebenarnya masa saya bayar tu, kaunter zakat tu minta boleh tak tolong buat video ustaz. Sebab apa? Nak galakkan dia orang online. Sebab kadar pembayaran zakat masa tu masih ramai lagi yang belum bayar. Jadi dengan mudah-mudahan dengan sebab itu
mudah-mudahan video tu pun jadi sedekah. Betul. Betul. Sebab ni. Orang amal. Dan sebenarnya saya nak tambah sikit apa Datuk Sri Mahdi. Sebenarnya dalam Quran pun Allah Taala beritahu, kalaulah kamu bersedekah dengan menunjuk-nunjuk, dengan mempamerkan sedekah kamu dengan niat jadi ikutan kepada orang lain, maka itu baik bagi kamu. Betul. Okey. Tetapi kalau kamu bagi dengan menyembunyikannya, maka itu lebih baik lagi daripada untuk kamu. Maknanya, jadi itu yang betul lah, saya setujulah yang Sri Mahdi kata tu, thin line tu, garisan yang halus. Sebab kita tak boleh nak ambil kerja malaikat ni. Kerja Allah Ta'ala kita tahu dalam hati dia ni tak ikhlas ni. Jangan betul. kita hukum orang. Jangan kita hukum orang. Kan? Jadi macam Betul. Datuk Sri Mahdi sendiri pun, adalah orang cakap kan. Ada orang cakap. Ada orang cakap. Apa cakap kan? Ada kan. Dia kadang-kadang, yelah Datuk Sri Mahdi kan, dia kata Datuk Sri Mahdi ni contoh lah. Datuk Sri Mahdi tengok dia punya lifestyle dia. Lifestyle biasa je, tapi orang kata kita sebut kejayaan lah. Kita sebut kekayaan kan. Lambang kejayaan lah. Kejayaan ni kan. Dia kata kadang-kadang ada orang kadang dia tak kenal kita. Tapi dia cakap daripada contoh saya lah. Kita ambil saya lah. Tak payah ambil Datuk Sri Mahdi lah. Contoh tiba kan. Tiba-tiba hari tu naik kereta biasa, naik kereta kecil, tiba-tiba naik kereta besar. Ni besar kat bawah. Ada orang cakap kan. Contoh lah tu orang cakap. Daripada dia tukar kereta besar macam ni, pakai kereta mahal-mahal macam ni, baik dia sedekah. Benar kan? Orang akan cakap macam tu. Datuk Sri Mahdi pun tak ketinggalan. Betul. Ada orang cakap, Semua tapi saya kenal dia, saya tahu. Jadi macam mana pandangan Datuk Sri Mahdi terhadap orang yang macam ni? Dia sebenarnya orang yang cakap macam ni dia ada pendapat yang salah. Apa maksud pendapat yang salah? Bila orang cakap pasal Islam ni secara general lah, dia akan relate Islam perlu miskin. Sebenarnya Islam perlu kaya. Sebab apa? The moment kita kaya, kita boleh bagi banyak lagi sedekah, banyak infak, banyak zakat. Saya nak bagi satu cerita. Dia nak kaitkan hadis ni. Rasulullah SAW sabda, pada orang Muslim, dunia ni adalah penjara. Akhirat ni adalah syurga. Betul. Pada orang non-Muslim, dunia ni adalah syurga, akhirat ni adalah penjara, neraka lah. Okey. Satu kisah, satu orang ni kaya. Ada non-Muslim datang jumpa dia. Non-Muslim tak kaya. Dia pun kata, dia cakap ni dan ni, you kata you punya Nabi cakap dunia penjara, pasal apa you sangat kaya? Saya tak kaya. Saya sepatutnya kaya. Apa yang orang jawab? Jawapan dia memang sempoi. Dia kata, inilah penjara. Dia ni kaya tau, kaya raya. Tapi dia kata, inilah penjara. Sebab lepas ni aku akan masuk syurga. Syurga punya bandingan dengan dunia, walaupun aku kaya raya, masih consider penjara dengan syurga. You dekat sini, you tak kaya. Tapi inilah syurga untuk you. Sebab apa? Kalau dia tak convert tadi, lepas ni dia punya tempat, neraka. Itulah perumpamaan dia. So maksudnya jangan ada pemikiran yang aku tak boleh kaya lah, aku miskin cukup lah, buat apa nak kaya. Rasulullah zaman sahabat-sahabat pun tak ramai orang kaya, tak payahlah. Rasulullah pun ada hadis mengatakan orang yang miskin akan masuk syurga dulu itu ini. Dia akan kait benda macam-macam supaya dia sabotaj diri sendiri. Dia sabotaj untuk jadi kaya. Sebenarnya tolonglah ada mindset yang positif untuk kaya. Maknanya tak salah kita kaya. Tak salah kita nak pakai kereta mewah, ada rumah mewah kan. Maknanya kita sebagai orang Islam kena kaya. Supaya kita boleh bersedekah. Sedekah dan bantu orang lain. Jadi tuan dan puan sekalian, itulah dia. Seronok kalau bincang dengan Datuk Sri Mahdi banyak lagi. Kalau boleh nak ada part 2, part 3, part 4, part 5 terus bincang kan. Memang saya bincang kan memang banyak teori-teori kita pun banyak kisah-kisah tadi ya. Jadi yang penting sekali sebenarnya saya ingat macam mana Allah telah sebut dalam surah An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil muraghaman katsira. Maknanya kalau kita buat sesuatu tu, kalau kita tengok di jalan Allah, niat kita kerana Allah, mudah-mudahan kita akan nampak bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan kita takut. Betul. Jadi mudah-mudahan Datuk Sri Mahdi tengok dia akan terus berbahagia. Semua orang doakan ini. Bukan satu Malaysia, satu dunia doakan Datuk Sri Mahdi. Dan sebelum terlambat, Nina selalu dengar orang cakap tak pernah miskin orang yang bersedekah. Betul. Ya, betul. Sentiasa Allah menggandakan dia rezeki dia kan. Jadi tuan-tuan itu saja untuk kali ini dalam Counter Netizen kita. InsyaAllah banyak lagi yang akan kita bincangkan di dalam segmen yang akan datang. Apa-apa pun, terima kasih banyak. Jadi ingat, bila dengar je sesuatu, jangan kita tibayun, tapi kita tabayun. Jumpa Terima lagi. kasih kepada tetamu kita hari ini, Datuk Sri Mahdi. Jemput. Assalamualaikum.